pertembungan dua gergasi yang memiliki kemegahan tersendiri. Rekaman Harimau Selatan nyata memberikan lawan ketika gelaran juara Liga Super kian hampir dalam genggaman. Salam bahagia dan selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim bagi menyaksikan perlawanan minggu ke-8 CIMB Liga Super Malaysia 2020. Pertemuan di antara Johor Darul Takzim menentang Selangor. Satu umpanan dari Nazmi ditandu oleh Syahmi Safari. Kobin. Tinggi umpanan ini. Lonjakan Diogo dibiarkan oleh Farizal Harun. Pertembungan yang akan terus kita saksikan di antara Regan. Itu juga dengan Diogo. Baik, kali ini dari Diogo untuk melepaskan Cabrera. Bahaya kedudukan dari Cabrera. Sedikit tersasar di sebelah kiri. Itu adalah kepakaran Diogo untuk melepaskan rakan sepasukan. Kali ini Gonzalo Cabrera. Ya, bijak daripada Diogo. Beliau mempunyai awareness, kesedaran beliau agak tinggi. Tapi di sini saya melihat baik Cabrera, kelajuan beliau, burst beliau baik untuk memastikan beliau berada dalam ruang yang baik. Tapi Cabrera yang tajam, ini adalah gol. Sepakan penjuru untuk JDT. Hantaran dari Safawi melambung tinggi. Taylor Regan menanduk. Leandro Velasquez hanya diperhatikan sahaja oleh Farizal Harun. Ada biasan untuk JDT mendapatkan satu lagi sepakan penjuru. Ya, kesukaran Selangor di sini adalah mungkin mereka telah meletakkan begitu banyak badan dalam kotak penalti. Mereka tidak sedar Leandro mempunyai mungkin 10 meter jarak dengan pemain terdekat. Disas melakukan tackle bersih pada pengamatan pengadil. Terus saja mencari Safawi. Diogo ke sebelah kiri untuk Nazmi. Kembali kepada Diogo. Di sini Safawi mencuba tetapi dapat dihalang. Gonzalo Cabrera. Belum lagi ada sesuatu yang menggembirakan Benjamin Mora. Mereka menaikkan tempo sedikit dalam pergerakan ini, di mana third man running hampir menarik Taylor Regan ke bahagian yang beliau tidak mahukan. Dan sekali lagi pemain paling lewat mendapat ruang Gonzalo Cabrera. Tidak begitu jauh, tersasar. Tapi suatu yang positif bagi JDT yang hampir boleh katakan rudum setakat ni. Agak berat ke sebelah kiri pintu gol. Safawi. Saya baru saja memperkatakan tentang kedudukan Farizal Harun yang memilih untuk lebih ke sebelah kiri. Akhirnya ruang di bahagian kanan dapat dihidu oleh Safawi Rashid untuk gol yang pertama. Bijak daripada Safawi. Kredit perlu diberikan kerana anda perlu sebagai seorang pemain melihat kelekaan yang diberikan oleh oponen. Bagi saya bijak. Safawi telah melihat, betulkah Farizal akan bermula dalam keadaan sebegitu? Jika begitu, saya akan membuat placing. Tidak akan memaksa, tidak akan cuba membuat sesuatu yang luar biasa, melakukan basic. Skunalan tersekat. Dapat dihalang tetapi hanya untuk seketika. Di sini ada ruang buat JDT. Diogo berdepan dengan Nick Swirat. Masuk dalam kawasan penalti. Apakah keputusannya sepakan penalti dari Zulkarnain Zakaria? Nick Swirat mendakwa insiden itu berlaku di luar kawasan penalti. Ya, tentu ada persetujuan daripada Nick Swirat di mana faul telah dilakukan, tetapi secara terangnya Zulkarnain telah membuat kesilapan yang besar, sangat-sangat besar apabila membuat keputusan yang saya tidak pasti bagaimana linesman tidak melihat keadaan ini. Itu adalah tugas beliau, membantu seorang pengadil. Ia adalah di luar kotak penalti, tidak sepatutnya berada dalam kotak penalti,
dan tidak sepatutnya diberikan penalti, suatu yang akan menukarkan keadaan Selangor. Satu keputusan yang salah. Jadi jaringan yang kedua, Farizal tidak berganjak. Safawi bergembira. 2-0 untuk Johor Darul Takzim. Baik daripada Safawi. Beliau telah memilih awal. Beliau mau ke kiri Farizal Harun. Bola yang direct deras dan tiada reaksi daripada Farizal Harun sekali lagi. Ya, boleh katakan dua momen terbesar. Hampir tamatnya separuh masa pertama. Dan di sini hampir-hampir jaringan yang ketiga selepas Cabrera berjaya untuk mara dalam kawasan penalti. Ya, sedang hadirnya ruang-ruang yang besar untuk JDT dengan mungkin keyakinan yang lebih baik ditampilkan oleh JDT. Mungkin sedikit frustration yang ditunjukkan oleh Selangor di separuh masa kedua. Dua momen terbesar apabila JDT menjaringkan gol pada saat-saat terakhir di separuh masa pertama dan gol yang awal di separuh masa kedua. Boleh katakan dua situasi yang merubah wajah segala perjalanan Selangor setakat ini. Satu percubaan terus dan masuk. Itulah keistimewaan yang dimiliki oleh Diogo untuk meletakkan JDT dengan kelebihan 3 jaringan. Pemain-pemain besar berkualiti seperti Diogo akan menghidu seorang pemain yang tidak bersedia dalam keadaan sebegini. Dan kalau anda melihat Farizal Harun, beliau tidak berada pada tahap yang diperlukan untuk bermain untuk dalam perlawanan sebesar ini. Bila mereka kehilangan Khairul Azan kerana perkahwinan beliau, ia adalah satu impak yang besar. Tapi bijak daripada Diogo, beliau menyedari bahawa ada kelemahan terbesar di gawang Selangor. Beliau mengambil opportunis. Itulah seorang penyerang. Ini Diogo ada pada kedudukan onside dalam kawasan penalti. Dari Diogo dapat lepas dan untuk Gonzalo Cabrera mudah bagi gol yang keempat. Diogo menjadi arkitek. Cabrera mendudahkan dengan sempurna untuk penjamin muara dan anak-anak buahnya tambah selesa. Ya, terlalu mudah apabila Diogo berjaya melebarkan posisi beliau dan meletakkan Syamil Safari dalam keadaan yang sukar untuk menahan kerana beliau boleh ke kiri, boleh ke kanan, beliau patah balik. Dan selepas itu beliau melihat ketenangan beliau, di mana beliau melihat siapakah berada dalam posisi terbaik dan terlalu mudah untuk Gonzalo Cabrera. Beliau telah buat placing dan tiada peluang untuk Farizal Harun kerana hantaran yang dilakukan kepada Diogo sudah melebarkan segala pertahanan Selangor untuk gol keempat JDT. Kali ini Sandro menjadi calon tunggal untuk melakukan sepakan. Dari Sandro hanya sempat untuk menyentuh palang gol. Dia tersasar sedikit. Kalau anda melihat sekali lagi, Sandro melihat kedudukan Farizal Malias, beliau memilih ruang yang mungkin jika on target sukar untuk Farizal. Dan Saifullah pada Diogo. Dari Diogo dan Ramadan Saifullah, peluang jaringan yang kelima. Kegagalan Farizal Harun terus dihukum untuk Harimau Selatan
berpesta lagi. Dalam keadaan ini anda perlu melihat ya kepada Farizal Harun sekali lagi. Baik daripada Diogo, tapi tampanan Farizal Harun meletakkan betul-betul di hadapan gawang gol. Muntah di hadapan gol. Mudah untuk Ramadan. Ramadan Saifullah. Kerana dalam keadaan 5-0 mungkin boleh mendapatkan satu gol, tapi yang pentingnya tidak dibolosi lagi. Pentingnya tidak memberikan JDT apa yang mereka mahukan. Ramadan Saifullah. Wow! Jaringannya ke-6. Luar biasa dari Ramadan Saifullah. Beliau sedang berada pada tahap tersendiri Ramadan. Beliau sedang bermain seperti seorang pemain yang sedang bermain di taman. Dan beliau adalah seorang pemain yang muda, diberikan peluang, diberikan kepercayaan. Beliau sedang merebut kepercayaan itu bijak daripada Ramadan. Beliau melihat ruang far post dan beliau sudah menyedari bahawa Farizal Harun sedang mengalami satu malam mimpi buruk. Dan beliau meledakkan satu gol bertaraf dan berkualiti yang begitu tinggi dengan teknik yang begitu baik. Syamir cuba untuk merampas kembali kepada Sandro. Tederigan ke sebelah kanan. Antaran Son Silva, satu sentuhan bijak untuk Selangor mendapatkan gol yang pertama mereka menerusi Rufino. Baik reaksi daripada Selangor, bukan mudah apabila anda ketinggalan 6 gol. Perlu ada sedikit kepercayaan, perlu ada sedikit keyakinan, perlunya ada sedikit kualiti. Dan dalam gol itu anda melihat, Son Suraj melihat larian yang dilakukan tidak diikuti. Dan apa yang dilakukan oleh Rufino agak bijak. Beliau menyahut, buat sentuhan yang boleh katakan soft touch untuk menyambung hantaran yang dilakukan oleh Sean untuk memastikan bola luar jangkauan Farizal Malias. Melebarkan terus penguasaan dan semakin hampir mengekalkan mahkota kejuaraan Liga Super. Tamat perlawanan di Stadium Sultan Ibrahim ini dengan menyaksikan satu lagi kemenangan besar dilakar oleh Johor Darul Takzim. Bermula dengan jaringan Safawi Rashid di penghujung aksi separuh masa yang pertama. Safawi di awal babak yang kedua menerusi sepakan penalti. Diogo dengan gol yang keempat untuk meletakkan Diogo dengan gol yang ketiga untuk meletakkan JDT pada minit ke-64, diikuti Gonzalo Cabrera dengan jaringan yang keempat, dan kemudiannya pemain gantian Ramadan Saifullah menambah 2 lagi jaringan. Diapun Rufino Segovia berjaya merapatkan kedudukan, tetapi keputusan utama di Stadium Sultan Ibrahim. Johor Darul Takzim 6, Selangor 1.